Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد. Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwatul iman. Ikhwan, dalam hadis Bukhari dan Muslim, hadis ini hadis daripada Abu Hurairah. Hadis ini ada yang pendek. Hadis ini pun kita selalu baca, kita pun tahu makna hadis ini. Nabi kata, kullu ummati mu'afan illa al-muhajirin wa innal muhajirin an ya'mala rajul bil layli 'amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allahu alayhi wa yusbihu yakshifu sitratallahu anhu. Nabi kata, kullu ummati mu'afan. Nabi kata, umat aku semuanya akan dapat kemaafan daripada sisi Allah. Umat aku, Nabi kata, banyak mana dosa dia, banyak mana silap dan salah dia, Allah akan bagi maaf. Allah bagi kita maaf ni satu kerana dia pemaaf. Kita ni beza dengan Tuhan macam mana ikhwan? Kita ni kalau kaya, kita takut tonjol kaya kita. Pasal apa? Pasal kita takut orang minta. Masalah orang minta ni macam-macam jenis. Hak minta tak sudah ni takut. Jadi kalau kita kaya pun kita akan pakai cara selekeh. Macam saya kaya pakai biasa. Semalam duk cerita dengan Abang Man dulu, orang kampung kami seorang. Dia orang miskin lah, tapi dia kalau marah ke orang, dia beritahu, saya kaya, jiwa saya kaya. Tapi tak ada apa-apa pun. Tapi dia kalau marah ke orang, dia tiap saya kaya, jiwa saya kaya. Tapi dia perongoi, cengih. Dia beza dengan Allah. Allah Ta'ala ni dia kaya, dia suka tunjuk kekayaan dia. Tuhan ni pemaaf, dia suka tunjuk pemaaf dia. Tuhan ni dia kasih sayang, dia tunjuk kasih sayang kita. Kita ni kalau ada sifat kasih sayang kita tunjuk, orang kata tengok orang mengada-ngada. Orang kata mengada-ngada. Tuhan kalau dia tu pemaaf, tiba-tiba dia sembunyi sifat pemaaf, itu kekurangan. Tak layak bagi Tuhan menyembunyikan kelebihan yang dia miliki. Maka dia akan tunjuk. Maka Nabi kata, kullu ummati mu'afan. Nabi kata, tiap-tiap daripada umat aku ini akan dimaafkan oleh Tuhan. Tuhan akan ampun dosa kita. Hatta orang buat syirik dalam keadaan tak sedar diri benda tu syirik pun Allah maafkan. Allah akan ampun semua dosa kita. Semua dosa kita. Dosa, asalkan kita buat dosa tu dalam keadaan lalai, tak sedar, tak tahu. Syirik ni kira dosa yang paling besar lah. Ada ayat menyebut tentang innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tak ampun dosa syirik. Tapi Allah kata, Allah dalam surah Zumar, Allah kata dia akan ampun semua dosa. Ayat ni lebih umum daripada surah An-Nisa. Allah akan ampun semua dosa. Janji Allah kata, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Mai balik pada aku, mai balik pada aku. Pasal tu syarat taubat tu dia ikhlas. Syarat orang bertaubat ni ikhlas. Dan dia ada dia iktiraf
kesalahan yang dia buat. Dia kena iktiraf kesalahan dia buat. Kalau dia bertaubat tapi dia tak iktiraf kesalahan dia buat, itu tak akan dimasuk dalam senarai orang yang bertaubat. Maka Allah kata Allah akan bagi maaf. Nabi kata Allah maafkan umat Muhammad. Illal muhajirin, illal mujahirin, illal mujahirin. Melainkan orang yang dia buat dosa ni, dia buat dalam keadaan kita kata dia show off. Nabi kata wa innal mujahirina, mujahirin ni siapa dia? Melainkan mujahirin ni Tuhan tak mampun dia, Tuhan tak suka cara dia. Dia ni satu orang an ya'mala rajul bilaili amalan, waktu malam dia buat dosa, masuk waktu pagi Tuhan tutup, waqad satarahu Allahu alaihi, Allah tutup dosa dia belah siang, dia pergi buka, maka Tuhan tak suka. Tuhan tak suka. Ikhwan, banyak riwayat menceritakan pada kita dosa yang dahsyat-dahsyat Tuhan dah ampun. Dahsyat-dahsyat. Dan juga ada juga riwayat secara perbandingan. Dosa macam mana hadis tunjuk pada kita, dosa jenis macam mana Allah ampun yang Nabi buat contoh, dan dosa macam mana yang Nabi tak buat contoh, untuk menunjukkan dosa tu besar, berat dan Tuhan tak suka. Kita baca hadis dengan kawan yang bagi minum ayak kat anjing tu kan, dosa apa dia buat? Lacur kan. Orang putih bagi apa? Dekat mata kepala kita lah. Kerja tu bagus tak bagus? Tak bagus besarnya dosa kan. Pencegah maksiat duk cari yang tu lah. Nama pencegah maksiat tapi tanggap khaluat je. Nama tu umum, kerja tu khas. Alhamdulillah. Tapi soalan dia, kenapa Nabi buat contoh yang tu? Nabi buat contoh yang tu. Nabi sebut ar-rashi wal murtashi fin finnar kan? Ar-rashi wal murtashi kan, bagi rasuah, penerima rasuah. Nabi sebut lagu tu je. Nabi kata masuk. Tapi ada tak contoh riwayat Nabi habaq perasuah diampun oleh Allah? Ada tak contoh? Ada tak contoh Nabi sebut satu perasuah bagi minum anjing, lepas tu Allah ampun dosa dia? Tak ada. Tapi pelacur ada tak ada? Ada. Apa beza dua dosa ni, ikhwan? Pelacur, perasuah, tu yang kata Dewan Imam Syafi'i tu, dia melahirkan penjawab-penjawab yang bagus. Ya. Nabi buat contoh pelacur. Pada kita, antara pelacur dengan perasuah, siapa lebih berwibawa? Ni ada dua menantu nak masuk main ni. Satu kita anak perempuan, menantu jantan lah. Satu kita anak lelaki, menantu perempuan. Kita nak terima dua-dua, dan kita nak buat kenduri pun sekali. Satu orang mihabak pada kita, ni nak abang sikit haji, ni menantu jantan haji ni kaki rasuah teruk. Lepas tu orang mihabak haji nak abang, anak haji jadi apa haji? Bakal menantu haji hak perempuan tu bekas GRO. Ni haji ni, labbaik Allahumma labbaik, baru dapat haji. Haji ni, dia bila dengar dua-dua, hak jantan ni perasuah, perempuan tu bekas GRO, jiwa haji ni dia akan lebih terbeliak biji mata yang mana, berita mana dia dengar. Why? Why Dilaila? Why? Pasal jijik kan? Jijik. Memang kerja tu kerja jijik. Tapi kita duk pergi mengaji, Nabi kata ini orang pernah diampun oleh Allah. Kalau kita kata perasuah, tak ada riwayat menyebut dosa perasuah diampun kerana bagi makan seekor anjing. Tak ada. Bahkan Nabi sebut apa dia dalam riwayat?
Nabi kata Allah tak menerima sembahyang tanpa wuduk. La yaqbalullahu salatahu, Allah tak menerima sembahyang orang melainkan dengan wuduk. Dan macam mana Tuhan tak terima sembahyang orang tanpa wuduk, macam itulah Tuhan tak terima sedekah daripada harta yang tak betul. Perbandingan dia, orang sembahyang tak ada wuduk. Orang sembahyang tak ada wuduk, Tuhan tak akan terima sampai bila, dan dia pun tak akan dipanggil sembahyang. Macam mana nak bagi faham? Nabi kata macam mana orang pergi sedekah dengan harta tak betul, bagi zakat ke bagi apa, tak akan diterima. Tak akan diterima ibadat dia. Tapi taubat satu orang yang jijik di depan masyarakat diterima di sisi Allah. Maka Ibn Qayyim membuka bab tentang dosa besar. Dalam dosa besar tu Ibn Qayyim membahagi dua. Satu, kata Imam Ibn Qayyim, dosa besar yang mudah Tuhan ampun adalah dosa besar urusan kita dengan Tuhan. Minum arak, melacur, judi, kita dengan Tuhan. Kita bila kita istighfar, kita minta ampun, mudah Tuhan ampun kita. Pasal kita tak ada hubungan dengan siapa. Dosa besar pada bahagian kedua, yang para ulama Nawawi dalam Riyadhus Salihin berbuat syarat tu kan dalam bab taubat. Bersungguh-sungguhlah menyesal azam. Last sekali dia kata syarat yang keempat, kalau dia berkaitan dengan hukukul adamiyin, dengan hak anak Adam, dia kena pulangkan. Kerana itu Allah memberi, pasal itu juga kena melihat dosa jenis apa orang buat. Dosa jenis apa orang buat. Dosa di kita dengan Tuhan, selesai. GRO tu dia nak cari makan pada dia lah, bukan pada kita. Pada fikrah dia kan, dia nak hidup, nak beli cara anak-anak, dia pun kena cari rezeki yang halal dengan titik peluh dia. Dia pergi buat aja. Orang judi, orang kata daripada aku mencuri biar aku menjudi. Daripada aku mencuri, aku menipu, biar aku berjudi. Memang berdosa pada dia, pada akalan dia. Maka kerana itu ikhwatul iman, kita kena hati-hati. Dosa apa kita buat? Dosa ambil hak orang, kita mudarat orang. Rampai harta orang, tipu harta orang, kita mudarat orang. Jangan main-main. Maka kita susahkan hidup orang seumur hidup. Dia, keluarga dia, anak dia, keturunan dia susah kerana kita. Antum bayang, berangkai. Kerana kita tipu bapak dia tu, perniagaan bapak dia tu collapse. Perniagaan bapak dia hancur. Kerana perniagaan bapak dia hancur, dia sebagai anak bapak dia nak sambung belajar jadi tak boleh. Kerana dia terputus belajar, dia tak boleh belajar. Usia muda dia kena dah pergi membanting tulang, tolong bapak dia diruncit ke apa ke. Kerana kita dia jadi lagu tu. Tak lepas kita dengan Tuhan. Tak lepas kita dengan Tuhan. Tapi minta ampun depan Kaabah. Satu keluarga dah. Lebih-lebih dahsyat lagi, yang kita buat lagu tu ada hubungan darah karib dengan kita. Dia qarabah kita. Duk labaik Allah depan Kaabah, duk tawaf lah, duk Rabbana atina fid dunya. Bila balik kita rasa tak tenang. Hidup ni jadi macam tak selesai. Buat tu tak kena, buat ni tak kena. Tak ada benda yang kita rasa selesai dan untung kita buat. Pasal apa? Pasal kita menanggung satu musibah. Yang kita dah baca dah kan, Quran kata wa wada'na anka wizra alladhi anqadha zahra. Kami akan angkat bebanan tu. Apa itu Nabi sebut pada kita, ini adalah sesuatu yang penting, ikhwan. Imam At-Tabrani dia meriwayatkan satu hadis. Hadisnya dia dhaif. Hari itu saya nak baca tak dan. Hadisnya dia dhaif. At-Tabrani meriwayatkan hadis yang dhaif, tapi sebahagian daripada isi hadis dhaif ni ada dalam hadis yang sahih. Pasal itu kita boleh baca dia. Kalau dia saja kita tak bacalah, sebab ada hadis sahihnya lain. Allah menyebut kepada kita dalam hadis Qudusi ni, di antara sebab-sebab hidup kita ni jadi murung. Sebab-sebab hidup kita ni jadi murung. Orang putih panggil apa, cik? Stres kan? Boleh murung. Kita stres macam tertekan kan? Murung macam bukan tertekan. Murung ni macam nak gila tak gila. Apa dia? Oh, susah nak sebut
Nak kena tulis leh ni. Kat apa? Ha? Depress. Oh, macam di bawah pula dengar Tak, kita di bawah bulan puasa tak pi. Bulan puasa kita pi Taman Street. Agus. Abang balik habis kaki abang balik tak ada kaki Baik. Di antara benda kenapa jiwa kita tertekan. Dua orang buat dosa, ikhwan, dua-dua tak akan tenang. Tapi ada orang bila dia buat dosa, dia beristighfar, dia tenang. Dan ada orang buat dosa beristighfar tak tenang. Kenapa, ikhwan? Kerana dia punya apa itu kita kata jalan dosa dia tu. Satu terus dengan Tuhan, lagi satu berhubung dengan orang. Hak ni dia tak akan tenang dengan istighfar. Dia kena mengislahkan diri dia. InsyaAllah. Kasih Ustaz Ansar. InsyaAllah. Ustaz Ansar ni Imam Masjid Negeri. Imam Masjid Negeri Pulau Pinang. Dia kita betul lah, Alhamdulillah. Baik. Pasal tu ikhwan, bila kita istighfar, astagfirullah, kita rasa macam tak lepas, cuba tengoklah sikit dosa kita buat, kan? Apa? Ialah kita berdosa, tapi kena tengok juga dosa. Pasal tu dosa kita dengan manusia pun dibahagi lagi, kan? Para ulama bahagi lagi. Dosa yang paling cepat kita rasa tak tenang, dia dalam senarai dosa dengan orang ni, dosa dengan mak bapak. Dosa paling cepat Tuhan cabut ketenangan, dosa dengan mak bapak. Sampai Nabi kata, sahabat tu kata, dengan siapa aku nak buat baik? Nabi kata apa? Ibumu. Ada beberapa sebab kenapa Nabi ulang mak. Salah satu sebab, bila kita duduk dengan orang Arab, di sisi orang Arab, dia nama mak ni tak keluar langsung. Dia nama pak Nama pak Dia cium dari pak dia, dia peluk pak dia. Bila dia cium dari pak dia tu, tanda memang dia sayang sungguh. Dia hormat pak dia. Mak ni belakang dapur. Mak ni yang timai dengan dia punya niqab, kan, tutup muka. Bila orang kata hang anak siapa, dia abang anak pak. Dia tengok bapak dia naik kuda lagu mana memburu, bapak dia bersabung nyawa. Maka dia nampak jasa bapak tu terlampau besar. Maka salah satunya diberi peringatan kerana tabiat orang Arab tu. Maka kena diberi ingat. Kenapa Nabi tak ulang pak? Sebab bapak tu ma'ruf dekat dia. Jasa bapak tu ma'ruf kat dia. Jasa mak yang korang dia ingat. Maka Quran tak sebut bapak pergi kerja lagu mana, kan? Tapi Quran sebut mak mengandung wahnan ala wahnin. Pasal apa? Kalau tak sebut, tak masuk dalam otak dia. Begitulah perempuan dilupakan satu masa silam. Tapi tak sebut langsung. Dan bila Quran sebut pasal mak ni, Quran tak sebut dalam mak pergi masak dah. Sebab bapak masak banyak kat orang Arab ni. Hak pandai-pandai masak ni semua bapak. Tapi Quran sebut apa yang bapak tak boleh buat? Kandungan. Kita tengok semua rentak Quran sebut pasal mak, pasal mengandung. Sebut perjalanan anak, kan? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kamu keluar daripada perut mak kamu tak tahu apa. Mak kamu menanggung kamu lelah. Quran sebut pasal menyusu 2 tahun. Dan Quran sebut pasal letih, wahnan ala wahnin. Quran sebut letih tak larat masa mengandung tu, letih tak larat Quran sebut. Wahai melihat wanita mengandung ni, semua mata tengok. Tapi satu benda dia tak tahu, letih, sukar. Oh, dahsyat. Jadi bila Quran sebut makmu, buat baik pada mak hang. Bapak relax je, bapak tak ada apa. Bapak bila sebut hadis tu dia tak terasa apa. Sebab kalau tak sebut kat mak pun, anak memang baik dengan dia.
Dia dukung anak, dia bawa junjung, sampai dia semayang dia bawa anak dia. Anda tengok Nabi dengan cucu-cucu dia, sampai semayang dia bawa cucu dia. Pasal itu menunjukkan kebiasaan orang Arab, memang hidup begitu. Maka Quran sebut mak. Pasal itu Imam Zahabi sebut dalam kitab dia Al-Kabair, 70 dosa kan, Al-Kabair, dosa-dosa yang cepat Tuhan cabut ketenangan, Tuhan balas, Tuhan tahan rezeki, Tuhan bagi lentang pukang hidup kita. Kalau dosa tu berkaitan dengan manusia yang pertama ialah dia kata mak dan bapa, mesti kita jaga. Pasal itu ada doa dalam surah apa, dalam surah Al-Isra kan, ayat berapa, ayat 25 ke 26 begitulah, yang Allah kata yang kita duk bacakan. Allah suruh beberapa benda kita buat pada mak bapak kita. Di antaranya disuruh kita baca doa, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Pasal itu dulu saya pernah kata, dululah zaman saya tak kenal Ustaz lah lagi pun saya kata dah, kalau kita ada anak tak boleh baca doa pada kita, lebih baik kita belah bewak. Dua-dua tak boleh baca doa. Al-Quran kata ihsan kan, buat baik pada, dalam surah Luqman Allah kata wabil walidaini ihsanan, dengan mak bapak buat ihsan. Dulu lagi saya kata, kita kalau sampai doa pun kita suruh orang baca doa pada mak bapak kita, memang kita bangsat punya orang. You are bloody fool. Fool pun tak ada bloody lagu tu. Tak ada apa. Bukan suruh pergi salin pampers dia, bukan suruh pergi kemas tempat tidur dia, bukan suruh bagi beras 5 kampik pergi ke dia, suruh kata Tuhanku ampunkanlah ibuku, dalam apa bahasa sekalipun. Tak ada pernah para ulama mensyaratkan doa mesti ada wudu, kecuali doa dalam sembahyang je lah. Doa luar sembahyang ni tak ada ulama syaratkan ada wudu, dan tak ada ulama syaratkan mesti tutup aurat, menghadap kiblat, tak ada syarat. Afdal ada wudu, afdal berpakaian elok-elok, pakai wangi, afdal menghadap, bukan sah pun, bukan wajib. Tak, kita naik motor, naik kereta, lalu tepi kubur teringat mak kita, takkan nak cari arah kiblat? Cari arah kiblat, tanya mana ayat nak ambil wudu, lepas tu baru nak tanda tangan. Tak. Quran kata, terus kata waqud rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dalam bahasa kita, ya Allah ampunkanlah dosa ibuku. Takkan nak sebut tu tak erti. Antara tu Tuhan ampun dosa ibuku dengan Marlboro, yang mana susah? Nak sebut dunghill, nak sebut kepala otak, senang. Tuhan ampunkanlah dosa ibuku. Dalam apa bahasa? Sampai tak sampai? Ayat daripada ayat 10 daripada surah Al-Hasyr. Nawawi dalam kitab dia Ibnu Katsir, dia kata berdasarkan ayat 10 surah Al-Hasyr, ijma' para ulama, doa orang hidup sampai pada orang mati walaupun tak ada hubungan darah. Walaupun tak ada hubungan, ijma'. Tidak ada satu para ulama menolak doa sampai. Benda paling mudah. Kalau awak sebagai anak soleh baca Quran, kemudian awak hantar kepada mak bapak awak, mungkin. Tapi berapa banyak orang boleh baca Quran? Berapa time saya lah pakcik membesar 80-an kan, time tu kira buta Quran kira dahsyat tu, sampai 90-an. Tambah zaman saya mengaji pula, time tu bahasa Jawi direntap keluar daripada. Alhamdulillah jasa pemimpin pada kita kan, alhamdulillah. Bukan benda buruk, benda baik, apa salahnya kan? Esok pakat jawablah dengan Tuhan. Maksud tu buta Quran. Kalau kita, awak kena kirim Fatihah, kita kata Al-Fatihah, dia kata saya tak hafal lagi. Kita baca Alham, Alham dia hafal, Fatihah dia tak hafal. Baca Fatihah pula tak betul, guru tajwid dengar tak betul. Kadang orang kita baca, iyalah nun, dia beza nun dengan mim. Kalau duduk di hujung huruf tu, dia nak tutup mulut kau, buka mulut, bukan dia ambil tahu apa pun.
Rabbil alamin kan, nun kan, Rabbil alamin, ada Rabbil alamin itu mulut. Dia pun tak tahu salah tak salah. Dia duk baca Bismillahirrahmanirrahim, dia kena tutup mulut rapat, mim. Dia baca, kadang dia baca Bismillahirrahmanirrahim, tak sedang pun, ujung lidah kena langit-langit, dah jadi makhraj nun. Tapi kalau doa, ya Allah ampunkanlah dosa mak aku, apa masalah doa? Tak ada masalah apa. Tapi Nabi sebut bila mati anak Adam, 3 semua terputus kan, 3 perkara yang tak apa. 3 perkara tu kira dia macam bekerja hidup, dia macam, walaupun dia tak buat tapi dia kira macam dia buat. Salah satu daripada 3 tu apa dia? Doa anak saleh. Bukan sembahyang anak, bukan sedekah anak, bukan baca Quran anak, doa anak yang paling senang dalam dunia, doa. Angkat tangan pun boleh, tak angkat tangan pun boleh, dengan hati pun boleh, dengan tutur bahasa pun boleh. Apa bahasa? Macam saya banyak doa bahasa orang putih lah, Melayu saya tak apa pasal. Tapi kenapa itu tidak diangkat? Benda paling mudah, paling bermanfaat. Saya ingat lagi Syekh Maulud kata, doa ni dia macam kilat, dia kata. Kita kata Allahumma sampai dah, macam petir dia sambar dia hilang. Dia kata ad-du'a kal barq. Doa ni macam mana? Tu. Boom, dia bunyi kan, sambar. Daripada ujung tu ke ujung tu, orang putih panggil apa? Flash ke? Berapa saat kita boleh, second kita boleh kira. Dia keluar aja kilat, dia hilang betul Pak Amir. Kilat buah ke kilat apa tak kisahlah, dia panah aja dia hilang. Ya, mereka kata doa itu macam mana kilat. Kau sebut aja Allahumma, terus mak bapak kau sampai. Dapat di sana. Adapun benda lain kau kena buat dulu, kau kena ikhlas dulu, kau kena hadiah dulu, kau kena sedekah dulu. Panjang perjalanan dia. Doa ada. Pasal tu kita juga akan rasa terhimpit hidup ni kalau mak kita mati kita tak pernah baca doa. Tuhan akan azab kita dalam bentuk tak ada tenang. Ibadat kita tak boleh rasa. Bila kita ada rapalah-rapalah kita baca Quran tak hilang. Kita rapalah-rapalah kita zikir tak hilang. Kita dalam bulan Ramadan ni kita duk rasa seronok lah rasa Ramadan, ada orang tak rasa apa. Kalau dia mau istighfar, dia mau renung, mungkin dia ada silap dengan mak pak dia. Kalau dia rasa ada dosa menghalang dia buat, cek balik dosa yang mana dia buat. Kalau dosa dengan Tuhan biasa beres. Kan kita baca tadi kan, dosa orang tak semayang, istighfar. Dosa tidak puasa hari itu, istighfar. Tuhan dia mudah dengan kita, sangat mudah. Wa kana zalika 'ala Allahi yasira. Sangat mudah Tuhan ampun dosa kita. Tapi dengan orang ni mak bapak ni kita duduk dalam perut mak 9 bulan 10 hari. Kerana kita dia jadi lagu tu, tak makan, dia muntah, dia mudarat, dia itu, dia ini. Tiba-tiba senang ke? Ingat Tuhan boleh biar kita orang ni. Masa kita tak kenal Tuhan, kita tak kenal agama, kita tak kenal Nabi, kita dah kenal mak. Tiba-tiba orang tu hamba tak kenal. Ingat Tuhan akan biar macam tu? Oh tidak, sekali-kali tidak. Pasal tu rasanya tak baca pula adik ni. Adik ni panjang, adik ni seronok baca. Ni pun satu masalah, 2 kali nak baca tak boleh baca. Gamaknya pasal dia dhaif sangat kot. Tapi dia punya isi tu bagus. Kenapa manusia dilanda ke kesusahan dalam hidup? Perenggan pertama dalam hadis Qudsi ni, saya baca juga kat ni balik saya tak lena. Allah kata, ya bena Adam, man asbaha hazinan 'ala ad-dunya lam yazdad min Allah illa bu'da wa fi dunya illa kadda wa fil akhirati illa jahda wa alzama Allah ta'ala qalbahu hamma la yanqati'u anhu abada wa syughlan la yafraghu anhu abada wa faqran la yanalu ghinan abada wa amalan tashghaluhu abada
Allah kata, wahai anak Adam, ya bena Adam, wahai anak Adam, man asbaha hazinan ala dunya, siapa yang berpagi-pagi, bangkit pagi, Allah kata hazinan ala dunya, benda yang paling dia sedih, nasib dia dalam dunia. Nasib dalam dunia apa dia? Berkaitan dengan rezeki, kehidupan kita, sihat kita, nak makan apa, tak makan apa, celaka ke bahagia. Dia bangkit pagi-pagi, benda tu nombor satu duduk dalam kepala dia. Man asbaha hazinan ala dunya, siapa yang bangkit pagi-pagi dia murung dah. Dia tak ingat ke Tuhan, dia tak ingat alam ni Tuhan punya, dia tak ingat langsung sifat-sifat Tuhan boleh memudahkan jalan. Itu saya suka Imam Ibn Qudamah kata, bila satu orang tu dikatakan susah hati dengan dunia, maksud dia dalam kepala dia, dia terlepas kata Tuhan boleh melepaskan dia. Itu makna dia susah hati dengan dunia. Kita bekerja macam biasa, tapi dalam masa kita bekerja, tak ada pun kontak dalam hati kita ni Tuhan boleh tolong kita. Dalam kepala dia duk ada, kalau aku terlepas lah benda ni, mampu dah aku. Dia tak ada langsung ingat, mudah Tuhan, mudah sangat Tuhan nak selesai, tak ada ingat. Maka kata Imam Ibn Qudamah, dia adalah orang yang hazinan ala dunia, orang yang sangat sedih dengan dunia. Siapa macam ni? Kita susah juga kan, tapi kita akan kata apa? InsyaAllah, InsyaAllah. Dia dengar InsyaAllah, dia kata InsyaAllah, InsyaAllah lah ni. Ni pasal insya-Allah lah ni. Bahasa dia. Tak ada. Dia tak ingat. Alam ni Tuhan punya, rezeki itu Tuhan yang tanggung, semua itu kepunyaan Tuhan, dia tak ada ingat. Allah kata, okey, akan aku buat satu benda pada dia. Hari itu, selama masalah tu duduk dalam kepala dia, selama pemikiran tu duduk dalam kepala dia, macam mana hidup dia akan berjalan, Allah kata lam yazdad minallahi illa bu'da. 24 jam yang dia lalui akan ku pastikan dia jauh dengan aku. Allah akan pastikan. Kita duduk dalam suasana rumah tangga ni, pasal kita kahwin ni benda paling besar untuk terjemah makna hidup. Kita tidur, bini duduk sebelah, laki duduk sebelah. Kita makan, bini sebelah, laki sebelah kan. Jadi kita tengok muka pasangan kita murung, satu macam merenung tu jauh ke dalam. Ada makna ke? Jasad depan kita, dia makan masakan kita, dia tidur sebelah kita, tapi fikiran dan hati dia, kita rasa melayang ke tempat lain. Seronok. Pak Amik, saya kalau sembang bawa kereta Pak Amik, bini saya main handphone pun saya terima rajuk 4 hari. Orang duduk sembang dia duduk main handphone pula. Mana tak terbakar Pak Amik? Saya tiba muka com ni pasal. Dia duduk panggil abang-abang, tiba tak datang. Ha? Ha? Betul pakcik? Are you agree with me? Pakcik Syah. Kadang saya sembang dengan dia Pak Mik. Sajalah pecah rahsia sikit kan. Kadang saya sembang dengan dia Pak Mik, dia nanti sebut benda lain. Yang saya cakap tu dia tak layan, dia cakap benda lain. Saya tidak ingin lah. Saya nak ingin bukanlah jadi hak tukar jadi hijau dah Pak Mik, siapa tak tahu. Pasal apa? Kita ada perasaan kan? Perasaan apa? Kalau orang tu duduk depan kita, tiba-tiba kita rasa jiwa dia tak ada dengan kita, itu makna jauh. Allah kata, kalau manusia dalam hidup dia satu hari, dia, permulaan pagi dia bangkit-bangkit, dia tak ingat Tuhan boleh tolong dia. Dia tak ingat Tuhan boleh bagi mudah urusan dia. Dia tak ingat kekuasaan Tuhan. Dia bangkit-bangkit pagi, masalah tu lebih besar daripada Tuhan. Allah kata, akan ku pastikan kau jauh dengan aku satu hari. Mungkin badan dia dalam masjid. Badan dalam masjid bukan makna dekat dengan Tuhan. Ada orang depan Kaabah. Depan Kaabah tapi mulut dia apa? Quran kata wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dada mereka menghadap ke Kaabah. Dia berkata, Tuhan berilah kepada kami di dunia, kami tak peduli apa ada di akhirat. Allah kata wa ma lahu fil akhirati min khalaq.
dia tak minta langsung untuk diri dia di hari akhirat, maka dia jauh dengan kami. Jauh dengan Tuhan bukan bermakna dia pakai tai. Orang pakai jubah jauh dengan Tuhan. Orang pakai serban boleh jauh dengan Tuhan. Allah akan pastikan hidup dia satu hari dia akan jauh dengan Tuhan. Ingat yang ustaz kita, Ustaz Soh tu cerita, dah hampir nak mati dah, duk cari rebau jantan mati malam Selasa. Pasal apa? Pasal kebai. Yang suruh pergi cari tu siapa dia? Guru tauhid, bukan guru silat. Kalau guru silat okeylah, ni guru tauhid. Allah akan pastikan satu hari kita tak akan dapat ketenangan. Pasal tu makna susah hati dengan dunia apa dia? Sampai tak ingat Tuhan boleh uruskan dunia kita dan boleh selesaikan masalah kita. Dia tak ada doa yang Nabi ajarkan, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wala tak baca ke? Kena bacalah doa tu tambah bulan puasa. Ada dalam Hisnul Muslim. Tengok dalam Hisnul Muslim. Kalau Sahih Muslim lagi ada dalam bab semayang malam musafir tu, kitab musafir bab semayang malam doa Nabi. Kena bacalah. Lepas sami Allahu liman hamidah, Nabi baca doa tu. Ya Allah, tak akan aku dapat apa yang benda hang halang, dan tak akan terhalang pada aku benda yang hang nak bagi. Yang tu tak ada. Tak ada. Tak ada tu. Oh, punah dah, jahanam dah. Allah, bos tak suka kat aku nak jadi macam mana, mampu dah aku, mampu tu. Bukan kata mati, ada juga kehormatan, mampu. Itu makna hazinan ala dunia. Pertama, Tuhan akan buat dia jauh dengan Tuhan. Wa fid dunya illa kadda. Allah pastikan dalam dunia ni setiap usaha yang dia buat, apa dia akan jadi, Allah akan pastikan wa fid dunya illa kadda. Dalam dunia ni dia akan kena letih dan dia akan kena, orang putih kata, so tired. Melayu tafsir apa? Di mulut lah, Allah letih. Haji ke mana haji? Allah letih. Haji macam mana haji? Allah letih. Dengan puasa lagi, tengok projek lagi, dengan jalan jam tadi. Terima kasih Kak Noh ambil darling saya tadi. Jam teruk, malam nak mengaji lagi. Pasal itu betul, la haula wala quwata illa, betul. Wala haula wala quwata illa billah adalah betul. Kita boleh duduk ini semua dengan tak ada kuah kita ni, tak ada upaya apa kita ni, mengharapkan ihsan daripada Tuhan. Allah akan pastikan wa fil akhirati illa jahda. Di hari akhirat nanti kalau dia mati macam ni, tak istighfar, tak bertaubat, tak minta ampun pada Allah, wa fil akhirati illa jahda, dia akan mendapat susah yang lebih teruk di hari akhirat. Wa alzamallahu ta'ala qalbahu hamma. Tuhan akan bubuh dalam hati dia risau, la yanqati'u anhu abada. Tak ada siapa boleh cabut risau tu melainkan Tuhan. Orang Jepun panggil satu penyakit, nama apa tahu? Psycho. Kak Noh pernah dengar penyakit di Jepun? Psycho. Saya lama kat Jepun. Psycho ni satu jenis penyakit, tak ada penyakit, tapi dia psycho. Dia yang kata dia sakit. Doktor cek luar dalam mati bawah, bubuh wire kat mulut, bubuh kat pungkok, semua nak tengok wire, nak tengok dalam perut ada apa. Tak ada sakit, tapi psycho. Diri dia begitu, dia sakit. Dia sakit. Psycho. Allah akan campak dalam hati orang ni satu hamma, satu risau memikirkan masa depan yang tak akan hilang kecuali Tuhan saja boleh bagi hilang. Dan Tuhan kata wa syughlan la yafraghu anhu abada. Tuhan akan bagi tubuh badan dia sibuk, yang sibuk tu tak akan hilang sampai bila-bila.
Wa faqran la yanalu ghinan abada. Tuhan akan bagi pada dia fakir, yang fakir itu tak ada ubat. Dia akan kena penyakit tak cukup. Fakir ni bukan saja tak ada duit, ikhwan. Fakir ni dalam terjemah Arab dia kata tak cukup. Dia tak cukup. Tak cukup, tak cukup. Masya Allah, dia naik kereta Porsche Pak Mit, kita naik Viva Pak Mit. Dia kata kita senang lagi. Kita punya duk pegang kamus mana dia ni duk pakai cakap ni. Kita punya duk tengok dia tu Pak Mit, ayat liak duk turun mercik. Dia jumpa kita, dia kata Syekh Haji entah senang lah. Dia kata kita senang. Rumah kita Pak Mit hujan tengah cari timba, kucing pergi berkelai atas bumbung. Kucing bukan ada undang-undang. Dia main rumah kita, dia tengok, oi berlubang. Kita ingat dia nak haria bumbung apa ke Pak Min. Dia kata kat kita, alhamdulillah entah Tuhan bagi senang. Kita telan naik liok ni, tertelan dengan biji alkom tu. Lagu ni punya ada orang. Pasal apa ya kawan? Tuhan bagi kat dia fakir, dia tak cukup. Dia nak nampak kita tak ada apa ni cukup. Kita makan nasi, goreng telur, bubur kicap. Dia main rumah kita, dia kata alhamdulillah sedap menu entah, sedap. Memang sedap. Kita duk tengok dia makan lagi sedap. Dia kata lagu ni sedap. Allah bagi kat dia. Dan Allah bagi lagi satu kat dia, apa dia? Wa amalan tashghaluhu abada. Tuhan bagi kat dia harta, yang harta itu akan buat dia sibuk selama-lama. Satu je masalah manusia buat dengan Tuhan, 10 musibah Tuhan balas. Tapi semua musibah ni musibah kejiwaan, bukan musibah kejiwaan. Dia tak sakit, dia rasa dia sakit. Bisnes dia jatuh sikit, dia rasa orang buat. Pak Mit, saya jumpa kawan, sajalah saya mengumpat orang sikit bulan puasa, lama tak mengumpat. Dia kata di rumah dia ada hantu raya. Hantu raya kacau dia. Tak apa, saya duduk dengar hantu raya pun bulu rumah kita naik dah. Hantu raya malam-malam duk main kacau di atas, dia naik di atas tos dengan toslet tak ada, tapi nanti bercakap naik di atas berumrah. Dia pakai kepiah putih. Masa dia cakap, saya pun pakai kepiah putih juga. Saya kata kat dia, saya kata abang, tak apalah hantu raya lah. Pergi kat dia, kita minta ke Tuhan. Dia bukan masalah minta ke Tuhan, hantu raya ni duk kacau. Saya ingat lagi 4 kali saya kata kat dia, saya kata Tuhan ni ada kuasa, kita minta kat dia. Dia kata bukan masalah tu, masalah hantu raya. Hantu raya ni jahat. Ikhwan, tak tahulah apa yang kita buat dalam hidup ni sampai Tuhan tempih nama dia kita sebut. Tuhan tempih. Tuhan tak benar kita sebut nama dia. Tuhan tak benar lidah kita kata dia kuasa. Tuhan tak benar. Apa jenayah apa kita dah buat dalam hidup sampai macam tu? Tuhan hukum kita. Kalau orang pergi jumpa doktor, doktor tolonglah saya, doktor polislah, doktor kata Tuhan punya kuasa. Yalah doktor, tapi you tolong. Tuhan tak izin dia melutut depan Tuhan. Tuhan suruh dia pergi melutut depan hamba Tuhan. Tuhan tak izin. Makna orang ni sudah terkena satu fitnah. Fitnah jiwa. Fitnah jiwa. Tak izin. Ud'uni astajib lakum, tak ada. Kemudian itu bahagian pertama adalah hadis kursi ni. Kita bangkit pagi tak ingat ke Tuhan dengan makna kita habaq Ibnu Qudamah habaq tadi, tak ingat kebesaran Tuhan boleh tolong kita, Tuhan boleh selesai masalah kita, Tuhan bagi musibah-musibah ni. Satu. Bahagian yang kedua pula, Tuhan kata kepada Nabi dalam hadis kursi yang dhaif ni, tapi makna dia sama dengan hadis yang sahih. Yang ni kita tengok lagi sekali ya. Dia ada 4 bahagian. Ni baru 1. Ni kat apa kalau saya baca juga, kat apa kena buat kenduri pula lagi sekali. Allah bagi nasihat pada kita dengan satu perkataan. Allah kata, anak Adam, tanqusu kulla yaumin min umrik wa anta la tadri.
Allah kata anak Adam, setiap hari aku ambil sehari umur hang, tapi hang tak sedar. Hang dia kata panjang, aku ambil sehari, dan sehari tu aku tak bagi balik dah. Kemarin hari apa? Kemarin hari Khamis. Allah ambil Khamis kemarin, dengan dia nak bagi Khamis depan, Khamis kemarin tak akan sama Khamis depan. Apanya aku ambil, aku tak bagi dah. Memori kita, kesihatan kita, harta kita, suka, duka, dia ambil, dia tak bagi dah. Wa anta la tadri, tapi hang tak sedar. Hang tak sedar, Allah kata. Semua tu pasal apa? Pasal hang lupa kat aku. Rupanya balak ni ada dua jenis ni. Balak kebatinan, balak jenis nampak ni. Rupanya balak jenis batin lagi dahsyat, ikhwan. Balak jenis batin ni dahsyat. Balak jenis hujan lebat macam tadi kan, sampai banjir di belakang kita tadi tu, okey, nampak. Tapi balak jenis batin ni, dia boleh duduk sembahyang lagi, tapi dia tak tahu dia jauh dengan Tuhan. Nanti panjang umur, sihat badan ikhwan, kita sambung bahagian kedua daripada hadis kursi ni. Semoga Allah bagi rahmat pada kita. Semoga hari-hari kita ini kita mendapat keberkatan daripada sisi Allah Jalla wa'ala. Makasih kepada Kak Puan dengan Abang Zahar buat kenduri hari ini. Aftara indakumus shaimun wa zakarakumullahu fi man indah. Itu doa yang kita baca bagi orang yang jamu kita. Besok siapa buat kenduri? Oh, besok Makcik Tun dengan Pak Jizul, insya-Allah. Ahlan wa sahlan. Besok kita ada Ustaz Mak Melaya. Besok kita ada Ustaz Mak Melaya, seronok nah. Esok kita ada Ustaz Mak Melaya. Dan esok kita ada kuliah duha nah. Subuhul salam esok 10.30. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika.